Assalamualaikum saudara. Tinggal beberapa hari saja lagi meniti-titi perjuangan. Hujan betul-betul makin hampir. Saya tahu jantung muka makin laju, tangan pun berpeluh. Tapi saudara tenang dulu, tarik nafas sebab hari ini saya nak kongsi satu formula baru namanya kacip. Kacip saudara. Tak lepas saya cipta gemilang. Ramai yang kata senang nak guna, boleh jawab langkah, punca, cabaran. Boleh jawab semua ni dari satu rumus. Tapi tahun ni saya nak bantu saudara fikir lebih cepat. Sebab bila lidah kita ni terlekat, fikiran pastinya akan lambat, tersangkut. Jadi saya cipta kacip, dan kacip kita mulakan dengan huruf pertama. Dalam kacip ialah K. K maksudnya kandungan. Kandungan ni maknanya isi, tulang belakang kepala setiap jawapan kita. Kerana dalam ujian bertutur, isi ni kan ibarat jantung kepada ucapan. Saudara bayangkan, kalau jantung lemah, badan kita takkan berfungsi. Kerana dalam soal ujian lisan ni, ujian bertutur, ramai pelajar gagal bukan sebab tak pandai bercakap, tapi sebab tak tahu apa nak cakap. Sebab tu, bila dapat soalan perkara pertama, jangan terus bercakap. Kita kena fikir isi dahulu. Nak fikir isi tu mungkin bagi dalam 3 ke 5 saat. Tanya diri 3 perkara. Apa isi utama soalan ni? Kedua, apa bukti atau contoh yang boleh saya cari? Ketiga, apa pandangan diri saya sendiri? Contoh soalan. Apakah langkah untuk membudayakan amalan membaca? Isi kita boleh jadi menyediakan sudut bacaan yang menarik di sekolah. Bukti, bila tempatnya selesa, pelajar pastinya lebih gemar membaca. Pandangan diri sendiri, saya sendiri suka membaca di kafe kerana suasananya tenang. Nampak? Satu isi, ada bukti dan pandangan diri sendiri, kita boleh kata lengkap. 3 lapisan inilah yang membezakan jawapan saudara dengan jawapan orang yang biasa-biasa berbanding saudara jawapannya tampak berisi dan bernyawa. Baik, saya faham mesti saudara tertanya, macam mana nak dapat isi kalau otak sendiri dah lekat, otak kosong. Sebenarnya isi ni ya kita akui bukan jatuh dari langit. Dia sebenarnya datang dari tabiat harian kita. Bagaimana tabiat kita membaca dunia? Yalah, membaca ni bukan sekadar baca buku teks, tapi juga baca berita, majalah, media sosial. Semua ni ada isi tau. Itu satu. Kedua, nak cari isi melalui cerita juga. Setiap orang yang kita jumpa bawa pengalaman berbeza. Daripada situ kita dapat isi atau dapat idea. Yang ketiga, kita kenang semula pengalaman. Ini yang paling mudah. Apa yang kita nampak di sekeliling, apa yang kita lalui sendiri, semua tu boleh jadi contoh masa bertutur nanti. Ingat, jangan pernah pandang rendah pada pengalaman kecil. Kerana kadang cerita kita pergi pasar dengan mak kita pun boleh jadi satu isi yang besar. Dari isi tu mungkin saudara boleh rincikan tentang tanggungjawab, nilai kasih sayang atau budaya lokal. Jadi itulah kita nampak. Isi ni memang saudara kena dengan cara itu. Dia bukan melalui hafalan, tapi dia melalui mata kita memerhati, lidah kita yang takkan mati, yang terus berbicara. Jadi saudara, sebelum lidah bergerak, otak kita mesti bekerja. Dan sebelum cakap panjang, pastikan isi kandungan kita matang. Itulah huruf pertama dalam formula kacip. Huruf K. Kandungan, isi yang padat, bukti yang tepat, pandangan yang berpaksikan, akal saudara yang hebat. Saudara, sebelum saya sambung, saya nak minta masa 1 minit je dengar ni saya cakap. Jangan skip dulu. Sebenarnya video ni bukan saya buat main-main. Lama saya fikir, lama saya tak tidur malam saudara. Saya tulis skrip, cipta formula, kemudian rakam ni pun ambil komitmen nak sunting lagi. Semua saya buat sendiri. Sebab saya nak bantu saudara yang tengah risau, yang tengah cari cara nak lepas ujian bertutur dengan mudah dan cemerlang. Tapi tahu kan, zaman sekarang saya faham semua benda nak cepat, scroll laju, ambil point je, terus tak baca, tak tengok video, baca komen je kan.
Tapi kali ini saya harap saudara berhenti sekejap, tonton sampai habis. Sebab setiap huruf dalam kacip ni saya cipta dengan niat nak mudahkan saudara, boleh buat saudara mudah ingat. Yalah, nama kacip tu pun saya pilih bukan suka-suka, sebab saya tahu memandangkan sekarang ramai orang kacip sana, kacip sini, mari kacip sama-sama. Jadi saya ambil nama tu, ubah makna kacip tu menjadi yang lebih ilmu. Supaya setiap kali saudara sebut kacip, saudara pun akan ingat cara nak bertutur dengan berkarisma. Dan saudara, saya jujur dengan saudara, hari ni saya tak buat kerja lain pun. Dari pagi ni sampai malam saya nak tunting, nak buat naik kejap lagi. Saya beri komitmen penuh, saya betul-betul luang masa rakam ni untuk saudara. Jadi tolong saudara, tonton sampai habis. Jangan skip. Yang paling penting, jangan skip iklan. Itulah tanda sokongan dari saudara. Kadang tidak saudara, saya ada kereta, ada rumah, makan, ini nak bayar apa saudara? Jadi inilah cara dia saudara. Saudara tolong tonton iklan sampai habis, jangan skip pun. Dan jangan salin apa yang saya cakap ini letak di ruang komen. Nak salin boleh, tapi untuk simpanan saudara sahaja. Sebab kalau saudara dah letak dekat komen, orang dah tak nak tonton video saya. Jadi saya minta tolong kepada saudara, saya tak minta apa-apa bayaran pun. Kalau orang lain mungkin dah buat modul, kan, dah buka kelas bertutur, tapi saya beri kepada saudara secara percuma sahaja. Dengan cara bayarannya inilah saudara. Saya minta tolong kepada saudara, jangan skip iklan. Itu sahaja permohonan saya. Baik saudara, video tadi kita dah kenal huruf K, kandungan. Sekarang kita sambung pula dengan huruf kedua dalam formula kacip, iaitu huruf A. A ni aliran idea. Ramai pelajar sebenarnya ada isi, tapi bila bercakap, bunyi dia macam air paip yang bocor. Laju, mula-mula bunyi, kemudian senyap. Sebab idea tak mengalir. Macam sungai yang lalu, tiba ada aliran batu, ada batu terhenti di tengah jalan. Jadi hari ini saya nak bagi tahu saudara cara nak bagi idea ni terus mengalir laju, supaya bila saudara bertutur, pendengar pun atau pentaksir dia rasa terhanyut dengan tuturan kita. Aliran idea ni maknanya susunan isi yang tersusun dan terhubung. Jadi saudara bayangkan, ucapan dia macam jalan raya, mesti ada mula, tengah dan akhir. Kalau saudara bercakap lompat-lompat, pemandu pun dia akan pening nak ikut arah mana kan. Jadi ada 3 langkah mudah untuk jaga aliran trafik ni, jaga aliran idea. Pertama, mula dengan isi utama. Nyatakan pendirian saudara dahulu, biar pendengar tu tahu ala tuju saudara nak ke mana. Kemudian sambung dengan bukti dan huraian. Dan gunakan kata hubung seperti selain itu, contohnya, oleh itu. Kemudian tutup dengan pandangan atau kesimpulan yang biasa je, tak perlu nak hebat-hebat pun, supaya setiap isi yang lengkap tu ada isi. Itu pun dah cukup. Contoh, dapat soalan mengapa penting menjaga kebersihan awam. Isi saudara pun saudara bagi kebersihan mencerminkan disiplin masyarakat. Buktinya, tempat bersih menunjukkan rakyat beretika. Penutup, jadi menjaga kebersihan bukan tugas pekerja, tapi tanggungjawab bersama. Nampak mudah je. Tapi dari 3 langkah aliran ni, dia menjadi aliran tu terasa tenang. Macam aliran trafik yang ada lampu isyarat satu, orang nampak arah dia. Senanglah alirannya. Itu cara susunnya. Baik, sekarang persoalan dia, macam mana nak latih aliran idea ni? Ini senang je saudara. Ini kita guna teknik jambatan kata. Gunakan perkataan yang jadi jambatan antara isi. Macam saya sebut tadi, penanda wacana ke, macam selain itu, tanda kita nak tambah isi baharu. Namun begitu, ada perubahan pandangan. Oleh sebab itu, untuk saudara nak buat kesimpulan, banyak lagi. Setiap kali saudara letak penanda wacana, pasti saudara akan keluar isi baharu. Dan bila saudara guna jambatan kata ni, ucapan kita ni sebenarnya akan jadi lancar dan berirama. Macam kita menulis karangan lah.
bila sedara ada perdana wacana ni, dia akan menjadi lebih bernyawa dan nampak ada kesinambungan. Dan kalau sedara jenis mudah gugup, cubalah buat peta minda yang ringkas, tuliskan isi utama di tengah, kemudian sedara buat cabang untuk bukti, contoh, kesimpulan. Dari situ sedara dapat bayangkan bagaimana untuk mata ni nampak arah dan lidah kita pun tak sesat jalan. Jadi sedara, jangan biar idea kita ni terperangkap dalam kepala. Biarkan dia mengalir, keluarkan semuanya. Kerana satu isi kita ni sebenarnya bawa ke isi yang lain. Macam sungai, aliran sungai, dari satu tiba dibawa ke satu punca jadi satu yang deras. Inilah huruf A, aliran mesti dijaga. Itulah saudara, dalam video seterusnya kita akan masuk pula huruf ketiga, huruf C. C ni cara apa? Ada. Tunggu video seterusnya. Sementara tu saudara bolehlah berlatih dahulu dengan KA, K. Biar aliran kata kita seindah aliran keyakinan dalam diri kita. Sebab kadang idea dah cantik tapi suara kita ni tak meyakinkan. Kita belajar macam mana nak bagi lidah ni berirama, suara kita tampak berkarisma. Jumpa di video seterusnya. Renung Pribadi, cermin diri.